Okey, Umaymah dengan Farah nampak apa tu? Saya dah ada gerakan. Ya, okey. Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan sambung dalam bab 2. Kita ada bahagian kedua iaitu graf gerakan. Pada pelajaran lepas kita dah tengok ada gerakan linear. Okey, pada yang tak dapat masuk kelas yang sebelum ni boleh tengok yang cikgu dah rakam pelajaran yang cikgu dah rakam tu. Okey, untuk graf gerakan kita akan belajar beberapa jenis bentuk graf untuk tajuk-tajuk saja yang berbeza, iaitu yang pertama kita akan tengok bagi graf sesaran lawan masa. Sesaran masa, kita buat macam ni lah tajuk dia. Lepas tu graf kedua nama dia laju masa dan graf ketiga namanya adalah pecutan masa. Untuk ketiga-tiga graf, kita hanya akan perhatikan beberapa perkara sahaja. Yang pertama, kita akan tengok dia punya kecerunan. Satu lagi kita akan tengok dia punya luas di bawah graf. Okey, sebab kedua-dua ni akan mewakili kuantiti fizik tertentu. So nanti bila kita tengok graf-graf yang akan datang, kita akan nampak sama kita kena describe graf tersebut, dia punya pergerakan bagi objek itu macam mana. Okey. Kita tengok bagi rajah di bawah ni adalah gerakan sebuah kereta. Maklumat tentang gerakan kereta boleh ditunjukkan dalam bentuk graf yang dikenali sebagai graf gerakan. Okey, kalau kita tengok macam ni saja, kita nampak pada masa kosong ni ditunjuk kat sini maksudnya kosong saat lah, mula. Dia duduk dekat 0 meter. Maksudnya dia tak bergerak lagi lah, duduk kat rumah dia. Okey. Pada saat kedua, T sama dengan 2 saat, dia dah bergerak sejauh 100 meter. Lepas tu yang ni pula 1, 2, 3, 4. Okey, pada T sama dengan 4 saat, dia dah bergerak 200 meter. Sampailah pada masa T sama dengan 10 saat, dia dah bergerak sejauh 500 meter. Jadi maklumat ni sebenarnya kita boleh convert dia kepada bentuk graf. Okey. Jadi kalau apa saja pergerakan yang kita boleh catat dia punya sesaran, maka kita boleh buat dia punya graf. Okey, sebagai contoh seorang lelaki ni dia jogging di sepanjang laluan 50 meter. Jadi apa yang berlaku ialah pada 5 saat yang pertama, pada 5 saat pertama dia dah pergi 10 meter. Kemudian 10 saat, ataupun 5 saat yang kedua tu, pada masa ke-10 saat, dia bergerak 20 meter. Kemudian semasa 15 saat, dia bergerak 30 meter, sejauh 30 meter. Pada masa 20 saat, dia dah bergerak 40 meter. Dan yang terakhir, pada masa 25 saat, dia bergerak 50 meter. Jadi bila kita plot graf, kita dapati graf kita bila kita buat garisan terbaik, dia akan dapat satu garis lurus yang berkecerunan positif. Okey. Ini menunjukkan yang objek tadi mengalami perubahan sesaran. Kita belajar sebelum ni dalam bab gerakan linear, jika ada perubahan sesaran, bahagi dengan masa, maksudnya wujudnya hal laju. Bila dia bergerak, suatu objek itu bergerak, maksudnya ada hal laju dia. Di graf sesaran masa akan menunjukkan kedudukan sesuatu objek pada sebarang masa gerakan. Jadi daripada gerakan ni, daripada graf ni, sebenarnya kita boleh keluarkan nilai bagi masa yang kita tak catat. Contohnya kita nak cari pada 7.5 saat. So pada masa 7.5 saat kita boleh buat interpolasi pada graf. Dan kita dapati, masa 7.5 saat dia dah bergerak sejauh 15 meter. Maksudnya dekat sini lah. Walaupun pada waktu tu, awak tak ambil pun bacaan dia. Awak masih boleh buat ramalan. Kita boleh agak. So kalaulah dia tak letih, mungkin dia akan teruskan dengan gerakan dia secara konsisten tu. Pada masa 30 saat, mungkin dia dah bergerak sejauh berapa meter. Awak dah boleh agak lah.
60 meter. Jadi kalaulah untuk pergerakan kedua, dia bergerak dengan lebih laju. Maksudnya pada 50 saat tu, pada 50 meter tu dia bergerak dalam masa 10 saat sahaja. Jadi kita akan dapat gerakan ataupun bentuk graf yang berbeza nak compare yang mula-mula tadi, lelaki tadi tu. Dia ambil masa 25 saat nak completekan 50 meter. Lelaki yang kedua ni, lelaki yang merah ni, yang kita garis dengan merah ni, dia hanya ambil masa 10 saat sahaja. Jadi daripada graf ni, kita boleh nampak dengan jelas siapa yang lebih laju. Okey. Jadi yang kat sini kita nampak yang lebih laju ialah yang kedua. Jadi yang ni lebih laju lah. Apa bukti dia? Kita tengok pada formula laju. Laju. Sekejap Kalau dalam fizik kita tak sebut lebih laju. Kita sebut laju tinggi. Okey. Okey. Siapa cikgu kata ni laju tinggi, yang ni laju rendah? Okey, laju kita tengok balik formulanya sama dengan sesaran bahagi dengan masa. Jadi di sini kita nampak laju dengan masa berkadar songsang. Jadi untuk yang merah ni, kita perhatikan masanya 10 saat saja. Manakala yang biru ni masanya 25 saat. Ini menunjukkan masa yang panjang akan memberikan nilai laju yang rendah. Okey. Terbalik dengan yang merah tadi, laju dia tinggi sebab apa? Sebab masa yang diambil adalah sedikit, kecil lah. Jadi kalau orang tu boleh pergi laju, maksudnya masa yang diambil untuk dia pergi tu cepat. Tapi kita bahasa kampung, bahasa Kedah ni, bahasa biasa kita kata lebih laju. Lajunya. Dia laju. Macam tu. Tapi kalau dalam fizik, kita tak boleh sebut perkataan laju saja sebab laju tu dah menunjukkan kuantiti fizik. Awak kena describe laju tinggi, laju rendah, laju tinggi. Macam tu. Kita tak boleh sebut laju saja. Cikgu faham awak nak cakap benda tu laju dia tinggi tapi untuk fizik, kita nak kena mention perkataan kuantiti fizik, lepas tu kita kena describe pula kuantiti fizik itu rendah ke, laju ke, konsisten ke, bertambah ke, berkurang ke. Macam tu. Okey, untuk lelaki yang ketiga pula, tak konsisten lah dia punya masa ni. Kita tengok. Dia ambil masa sampai masa 25 meter ni. Masa 25 meter ni, masa dia dah 25 saat. Maksudnya dia bukannya jogging ni. Mungkin dia jalan laju saja. Dia jalan langkah besar sikit kan. So kita dapati masa dia panjang. Masa yang dia ambil 25 saat tapi pergerakan dia baru 25 meter. Yang ni kita boleh tengok pada formula V sama dengan S seperti tadi. V dengan S berkadar langsung. Kita nampak S dia kecil. S dia baru 25 meter. So V dia pun kecil juga. Jadi yang ni V paling kecil. Maksudnya laju yang paling rendah. Okey, laju paling rendah. Dia berlari dengan sangat perlahan. Jadi sebenarnya apa yang diwakili oleh kecerunan graf? Apa dia kecerunan? Ingat balik. Kecerunan ialah kuantiti fizik yang ada di paksi Y bahagi dengan kuantiti fizik yang ada di paksi X. Jadi Y kita kat sini adalah S. Unit dia meter. Manakala T pula unit dia saat. Kita nak tengok yang akhir tu unit dia adalah MS-1. Jadi MS-1 ni mewakili laju. InsyaAllah. Mewakili laju. Jadi laju diwakili oleh kecerunan. Jadi kalau kita tengok kecerunan tu semakin besar, macam ni kecerunan tinggi, ini kecerunan kecil, maksudnya laju dia besar. Okay. Macam mana nak tahu kecerunan tinggi ke tak? Awak bayangkan kalau kita nak basikal, yang ni kita nak daki bukit susah lah nak kayuh basikal. Tapi kalau yang hijau tu lebih mudah sebab dia lebih mendatar kan. So bila kita nampak kecerunan dia kecil senang nak daki gunung tadi tu, maksudnya laju dia paling rendah. Macam tu.
Yang ni laju dia paling tinggi. Okey, simbol yang cikgu guna ni paling rendah apa semua ni untuk nota je lah. Macam cikgu kata T tinggi maksudnya masa dia besar. Tapi masa exam jangan guna anak panah tu untuk menunjukkan nilai. Sebab anak panah kalau dalam exam hanya untuk menunjukkan arah bagi daya. Okey. Kita masuk mentafsir jenis gerakan daripada graf. Ada 3 jenis graf. Untuk aktiviti pertama, kita nak analisa graf sesaran masa untuk menentukan jarak sesaran dan laju. Kita nak lakar dan tafsir graf sesaran masa. Bila kita nak lakar, awak kena tengok masa yang terakhir ni berapa. Okey, kita akan lukis paksi. Di sini paksi untuk masa, T saat. So, awak punya masa, awak kena konsisten dia punya jarak. Tak boleh. Kalau lah dia bagi kat kita T sama dengan 1, lepas tu tiba-tiba T sama dengan 4, lepas tu T sama dengan 5 kan. Lepas tu awak pun ikut terus, tak boleh. Dia kena letak 1, 2, 3, 4, 5 tu, jarak dia mesti konsisten. Okay. Walaupun kita punya maklumat kat atas ni kata-kata konsisten, paksi kita, skala kita mesti konsisten. Begitu juga dengan kedudukan. Kena konsisten juga. Tengok yang paling besar sekali adalah 50 meter. Okey, daripada 50 meter ni kita nak buat skala mesti konsisten antara setiap nilai. Maksudnya kalau sini 10, 20 dia tak boleh awak letak sini 10, sini 40, 50, 60 tu tak boleh. Dia tak konsisten, tak boleh. Skala mesti seragam ataupun konsisten. Okey, bila dapat macam tu kita akan label. T kosong kat mana? Okey, T kosong kat sini, masa position dia pun kosong. Pada masa 1 saat, position dia 1. Pada masa 2 saat, position dia 20 meter. Masa 3 saat, 30 meter. 4 saat, 40 meter. 5 saat, 50 meter. Jadi, bila dia minta kita lakarkan, awak mesti nak kena buah paksi. Lepas tu kita nak kena letak skala yang seragam cikgu sebut tadi. Dan yang ketiga, awak plot beserta dengan satu garisan yang paling elok lah. Selalunya garisan kita adalah garisan garis lurus. Okey, garisan garis lurus. Jadi garisan garis lurus ni dia akan bagikan kepada kita bentuk selalunya kalau melibatkan laju bertambah, kecerunan dia positif. Okey. Jadi kita dah lakarkan graf, dah dapat dah markah. Kita nak hitungkan kecerunan graf. Ingat balik formula kecerunan. Formula kecerunan M sama dengan Y2 bahagi Y1. Y2 tolak Y1 bahagi dengan kenapa cikgu berkuasa sana? Saya kira silap faham tak? Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Jadi kat sini kita kena ambil dua koordinat yang paling jauh antara satu sama lain. Kalau kita pilih dekat-dekat pun boleh, tapi kalau kita dapatkan satu nilai yang jauh antara satu sama lain tu, kita punya kecerunan lebih jitu. Lebih menghampiri nilai jawapan pada skema. So, cikgu pilih kat sini, yang ujung sekali ni, 0, 0. Okay, sebab cikgu jumpa dia dulu, cikgu tulis dia X1, Y1. Dan yang ujung sekali ni, cikgu nampak 5, 50. Dia diwakili oleh X2, Y2. Okay, kita tulis dulu sebelah kiri ni, kita baca dekat paksi X. Dan kita tulis sebelah kanan ni, kita baca di paksi Y. Okay, cikgu masukkan nilai dalam formula 50 tolak 0. Okay. Unit dia, kalau di paksi Y ni, unit dia meter. So, cikgu tulis kat sini balik meter. Bawah pula, X2 tolak X1, 5 tolak 0, unit bagi paksi X adalah S. Jadi, 50 bahagi 5 dapat 10. Unit dia M per S ataupun MS negatif 1. Okay. Next, bila kita hitung kecerunan, kita dah dapat dah kecerunan tadi. Sepatutnya, kalau lah dia naik dalam kertas 3, awak kena lukis segitiga dulu. Cikgu tertinggal benda tu tadi. Awak kena lukis dulu satu segitiga yang paling besar lah. Satu segitiga yang paling besar. Awak akan garis tiga sisi dia. Okey, termasuklah dia punya hypotenuse. Untuk menunjukkan segitiga kita tu segitiga sudut tegak macam ni. Okey, awak hanya boleh pilih segitiga bentuk yang bersudut tegak di bahagian bawah. Jangan buat segitiga macam ni lah. Ni graf. Lepas awak buat segitiga macam ni.
awak punya sudut 90 darjah tu kat situ. Jadi tak dapatlah markah untuk poin nombor 1. Poin nombor 1 adalah melukis segitiga paling besar. Okey. Ada juga pelajar yang tulis unit 10 M per S, boleh, tak ada masalah. Atau kalau awak terus naikkan S tu bagi satu line dengan M, jadi MS negatif 1. Okey. Apakah kuantiti fizik yang ditunjukkan oleh unit bagi kecerunan tadi? Okay. Unit kecerunan tadi MS negatif 1. So unit itu sebenarnya diwakili oleh laju. Itu adalah soalan objektif yang selalu ditanya tu. Jadi kita boleh buat kesimpulan daripada graf ni, kereta itu bergerak dengan laju 10 meter per saat. Okey. Soalan nombor 2. Kita nak buat satu kesimpulan daripada bentuk graf sesaran masa. Kita tengok dekat sini, graf ni sesaran dia sentiasa kekal pada tempat yang sama. Okey, ada tanya cikgu, apa beza graf yang cikgu bagi ni dengan graf yang line dia duduk bawah je. Ni S, sini T. Okey. Beza dia, dua-dua objek tak bergerak. Okey, dua-dua objek tak bergerak. Tapi untuk kes yang ni, kes nombor 1, ni kes nombor 2. Untuk kes nombor 1, dia tak bergerak tapi bukan di asalan. Contohnya rumah dia kat sini. Okey, rumah dia kat sini. Dia dah keluar daripada rumah dia duduk kat pokok ni. So, dia duduk kat pokok tu tak pergi mana. Mungkin dia tunggu kawan dia ke, dia takut kat anjing tak boleh lari ke apa-apa, dia duduk diam-diam bawah pokok tu kan. Selama beberapa saat dia duduk tu, dia duduk diam-diam, yang inilah dia punya gerakannya. Okey. Berbeza dengan yang nombor 2 ni, kalau kita nampak ada line kat bahagian bawah daripada asal lagi, maksudnya dia duduk kat rumah dia, makin tidur budak lagi. Duduk kat rumah, tak keluar-keluar lagi. Itu beza dia. Kedua-dua tu masih dianggap sebagai objek pegun. Cuma beza dia kalau ada S nilai tu tak dekat kosong, dia duduk dekat ada line kat sini. Maksudnya dia duduk diam tapi bukan dekat rumah dia, bukan dekat asalan. Itu je beza dia. Tapi dua graf menunjukkan graf objek pegun. Jadi laju bagi objek adalah kosong. Mana-mana pada kita dapat kosong tu, kita tengok pada kecerunan. Tak ada kecerunan. Kecerunan sama dengan kosong, maksudnya tak ada laju. Okey. B, objek bergerak dengan laju seragam. Macam mana kita boleh tahu laju dia seragam? Kita boleh tengok pada kecerunan. Sebenarnya tadi cikgu sebut awak kena buat satu kecerunan, kena pilih satu segitiga yang besar kan? Okey. Kalau kita punya graf dia sentiasa lurus, maksudnya kalau awak buat segitiga kecil kat sini, awak kira laju dia, nilai dia akan sama juga dengan kalau awak buat segitiga dekat sini. Kalau kita cari laju dia, nilai bagi laju kawasan A dengan kawasan B sebenarnya adalah sama. Ini menunjukkan kecerunan sama, maka laju dia pun sama juga. Okey. Kalau kita dapat graf melengkung, awak tak tahu dia punya laju bertambah ke berkurang, awak tengok pada segitiga yang kita lukis. Okey, cikgu lukis segitiga yang dekat sini dulu. Okay, dia melengkung kan, so kita try buat bagi dia tak melengkung. Okey, ni segitiga yang pertama, segitiga A. So kita buat satu lagi segitiga kat sini. Okey, kita dapati kalau kita kayuh basikal kat kawasan A tu senang. Jadi, kalau senang maksudnya kecerunan dia kecil. Kalau kecerunan dia kecil maksudnya laju dia rendah. Okey, kawasan B pula, kalau nak kayuh basikal macam ni memang susah lah. Dia cacak naik macam tu kan. So, V dia kita anggapkan sebagai tinggi. Jadi apabila laju rendah menjadi laju tinggi, ini menunjukkan ada perubahan pada laju. Jadi kita katakan yang laju dia bertambah. Okey. So untuk yang B tadi, ni, kecerunan, kalau dia minta untuk awak cari kecerunan, awak lukis je satu kecerunan pun cukup dah sebab kat mana-mana A ke kat B ke nilai dia sama. Syarat dia punya garisan tu, dia punya garisan penyelesaian terbaik tu mesti lurus. Dia punya bentuk graf tu, graf garis lurus. Barulah kecerunan kita tu kita boleh dapat dengan kira satu saja segitiga. Ni dia buat kat sini segitiga tu.
X1, Y1-nya adalah 0, 0. Manakala X2, Y2 dia adalah 5, 20. Okay. So, masukkan dalam formula Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1 dapat 20 per 5 dapat 4. Unit dia M per S. So, 4 MS negatif 1. Untuk kes yang C, gambar yang melengkung tadi ni, dia boleh jadi melengkung macam ni. Dan dia boleh jadi melengkung seperti dalam soalan awak. Kalau melengkung dia macam kat atas ni, awak akan tengok segitiga dia mula-mula kecurahan dia tinggi. Okay, kecurahan dia tinggi. Lepas tu segitiga yang kedua, Allah, kecurahan dia mendatar. Maksudnya yang ni, dia start dengan halaju tinggi, kemudian halaju dia rendah. Ini menunjukkan halaju semakin berkurang. Okay. Compare dengan yang sebelah kiri, yang ni kita katakan kecurahan yang bertambah menyebabkan halaju dia pun bertambah. Jadi kalau objek mengalami halaju bertambah, maksudnya wujudnya pecutan, ada pecutan. Okay, lawan dengan yang gambar sebelah kanan ni, halaju kurang maksudnya adanya pecutan. Okay. Jom kita perhatikan ada 4 bentuk graf yang popular untuk graf sesaran masa. Kalau sesaran masa macam ni maksudnya sentiasa apa? Objek sentiasa pegun. Objek pegun. Lagi kita boleh sebut tentang V dia sifar. V cikgu tak tulis lah laju. Awak kena tahu lah V tu apa. V tu adalah halaju sifar. Kalau halaju sifar, of course lah pecutan pun sifar. So 3 benda tu lah kita nak cerita. 3 benda tu kita nak describe. Kalau benda tu melibatkan pergerakan bagi objek. Okay, untuk yang kedua ni kita dapati nampak kecerunan. Kecerunan dia pula positif. Jadi kalau kecerunan dia positif maksudnya ada apa? Ada halaju. Dan halaju dia pula sentiasa, kita nampak kecerunan dia sentiasa sama kan? So halaju dia sentiasa sama lah. Kita panggil V dia malar. Ataupun ada yang sebut V tak berubah. Okay. Kalau V tak berubah, maksudnya sentiasa V dia sama, tak ada lah pecutan. A dia sifar. Pecutan dia sifar. Kereta tu bergerak, tapi kereta tu bergerak dalam keadaan halaju yang malar. Sentiasa kata 40, 40, 40, 40. Tak makin pelan, tak makin laju. Tapi dia bergerak. Sesaran dia bertambah. Yang tak bertambah adalah dia punya halaju. Jadi kat sini kita sebut tak ada pecutan ataupun pecutan dia sifar. Okey, yang ketiga pula, kalau dapat graf melengkung, tadi cikgu sebut kena buat segitiga, 2 segitiga. Okey, segitiga pertama, segitiga kedua. Okey, kita nampak yang ni kecerunan dia sikit. Jadi kalau kecerunan dia sikit, halaju dia rendah. Yang sebelah kanan ni, halaju dia tinggi. Sebab kecerunan dia tinggi. Daripada halaju rendah nak jadi halaju tinggi, maksudnya halaju bertambah. Okay. Bila halaju bertambah maksudnya ada pecutan. Okay. Ataupun kita kata pecutan dia bukan kosong lah, ada pecutan. Okay, dan yang gambar keempat ni kita lukis juga segitiga. Segitiga yang pertama kita nampak tu dia. Dia punya apa tu? Kecerunan dia melampau-lampau ni kan. So yang ni V dia tinggi. Kawasan sini pula dia punya V dia sangat rendah sebab kecerunan dia rendah. Jadi halaju kita katakan halaju berkurang. Bila halaju berkurang maksudnya tak ada pecutan terbalik. Kita tak panggil pecutan terbalik, kita panggil nyah pecutan. Okey, adanya pecutan. Macam tu. Okey, jadi objek pegun. Cek balik objek bergerak dengan halaju seragam. Yang ketiga, objek bergerak dengan halaju bertambah. Ada yang tanya cikgu nak guna laju ke halaju? Kalau graf kita graf sesaran lawan masa, kita guna halaju. Tapi kalau graf kita, katalah dia tak berbuka sini sesaran kan, dia berbuka sini jarak. Jarak dengan masa. Kita tengok formula jarak bahagi masa, formula tu adalah laju. Yang ni kita dapat laju lah. Tapi kalau sesaran dengan masa, kita punya kuantiti fizik yang kita ukur daripada kecerunan tadi adalah halaju. Okay, yang last sekali, yang keempat tu,
Objek bergerak dengan laju berkurang. Okey. Untuk latihan yang kedua ni, kita nak lakar dan kita nak tafsir graf hal laju masa. Di rajah menunjukkan kereta bergerak dari rehat dalam suatu garis lurus. Okay, perkataan dari rehat tu maksudnya kereta tu tadi pegun. Okey, duduk diam-diam, tak bergerak. Okey. Kita transfer dulu nilai bagi masa dan sesaran supaya kita dapat satu pasangan yang tepat lah. Takut saat kita tukar-tukar pula. Jadi kalau kosong saat, kalau cikgu dengan kosong kena tulis juga sebab kosong pun adalah data. Sesaran dia kosong. Okay. Pada masa 1 saat, sesaran dia 2 meter. Masa 2 saat, sesaran dia 8 meter. Masa 3 saat, sesaran dia 18 meter. Masa 4 saat, sesaran dia 32 meter. Masa 5 saat, sesaran dia 50 meter. Okay. Macam mana nak cari hal laju? Diguna formula apa? Okay, cuba cari hal laju tu. Okay, yang pertamanya laju dia kosong. Yang ni 2 bagi 1 2. 8 bagi 2 4. 18 bagi 3 6. 32 bagi 4 8. 50 bagi 5 10. Jadi kita nampak kat sini nilai bagi laju dia semakin bertambah. Okay, kalau kita nak plot graf bagi laju masa, sesaran masa dah lepas dah habis dah. Ini cerita pasal laju pula. Okay. Unit kat sini tak sama dengan unit kat sebelah sesaran masa tadi. Kalau sesaran masa tadi SM TS. Okay, cuba buat lakarkan graf laju masa. Kat sini orang tengah ajar insya. Okay, kita rehat sana 2 minit. Okey, jom kita lakarkan graf laju masa. Start dengan masa kosong tadi. Guna simbol pangkah. Okey, masa 1 saat. Okey, 1 saat cari dapat 2. Okey, masa 2 saat dapat. Tengok yang bawah ni. Tengok line yang bawah ni. So, kita tengah plot hal laju. Jangan tengok yang sesaran tu. Okey, 2. Lepas tu 4. 6. 8. 10. Okey. Buat satu garisan. Penyesuaian terbaik. Maka kita akan dapat satu garis lurus kecerunan dia. Okey. Sebenarnya kecerunan ni mewakili apa? Kalau sesaran masa tadi, kecerunan tadi diwakili oleh hal laju. So, kalau graf hal laju masa, kecerunan tu mewakili. Jom kita tengok. Kita try kira kecerunan. Katalah ni segitiga kita. Okey, sini X1, Y1, nilai dia 0, 0. Sini pula 5, 10. X2, Y2. Okey, masukkan dalam formula. Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. 10 tolak 0. Unit bagi paksi Y ialah MS negatif 1. Bagi dengan 5. Tolak dengan 0. Unit pada paksi X ialah S. 10 bahagi 5 dapat 2.
Unit akhir S positif 1 ni maksud dia, bila dia naik atas nanti, dia jadi MS negatif 1, S negatif 1. Kuasa 1 bila dia duduk satu line dengan yang kat atas tu, dia negatif 1. So, kita akan dapat 2 MS negatif 2. So, MS negatif 2 ni sebenarnya adalah satu unit untuk kuantiti fizik, iaitu nama dia pecutan. So, MS negatif 2 ni adalah pecutan. Jadi, kita boleh buat kesimpulan. Kecurunan bagi graf hal laju lawan masa, kita akan dapat satu nilai yang kita panggil dia pecutan. Okey. Dia dah suruh kita kira gradient. Cikgu dah kira dah tadi. Kita dapat 2. Unit bagi kecurunan tadi ialah MS negatif 2. Kuantiti fizik yang ditunjukkan oleh unit tadi adalah pecutan. Okey, kuantiti fizik yang ditunjukkan oleh unit tadi pecutan. Okey, ada satu lagi. Kalau graf macam ni selalunya, kalau graf hal laju masa, dia boleh minta untuk awak cari luas di bawah graf. Okey, luas di bawah graf maksudnya luas bagi segitiga yang di bawah garisan. Okey, di bawah graf maksudnya ni garisan kita yang bawah tu saja. Sampai ke masa yang terakhir iaitu 5 saat, jadi kita kena cari luas dia guna formula segitiga. Setengah darat panjang darat lebar. Okey, setengah darat panjang. Panjang dia kat sini maksimum dia 10 kan. Tulislah unit dia MS negatif 1. Darat dengan lebar dia 5. Unit dia saat. Okey. Setengah darat 10 darat 5 kita dapat 25. Okey, unit akhir S negatif 1 dengan S kuasa 1 habis hapus. So tinggal 25 meter. Jadi sebenarnya 25 meter ni mewakili apa? Tengok balik unit meter. Ni unit meter adalah unit bagi sesaran. Rupanya kalau kita berjaya cari luas di bawah graf, kita boleh tahu objek tu dah bergerak jauh mana. Jadi untuk hal laju dia macam ni, katakanlah dia bergerak dengan hal laju sampai 10 ms negatif 1 tadi tu pada masa 5 saat. Rupa-rupanya objek tu dah bergerak sejauh 25 meter. Nampak tak? Walaupun kita tak ada graf bagi graf sesaran masa, kita ada graf bagi hal laju masa, tapi kita masih boleh dapat sesaran, hal laju dan pecutan. 3 sekali kita boleh dapat. Okey. Tapi kalau graf sesaran masa, kita hanya boleh dapat sesaran dan hal laju. Okey. Tapi pecutan kita tak dapat. Kalau hal laju masa, kita boleh dapat 3 kuantiti fizik. Yang pertama, kita boleh dapat sesaran dia, iaitu daripada luas bawah graf. Yang kedua, kita boleh dapat hal laju ni. Daripada graf tu direct kita boleh dapat masa 1 saat, hal laju dia 2. Masa 5 saat, hal laju dia 10. Okay. Dan yang ketiga, kita boleh dapatkan pecutan daripada kecerunan. Okey. Katakanlah graf kita, kecerunan dia adalah negatif. Bentuk graf awak, dia punya bentuk dia mula macam tu, lepas tu tak turun bawah balik. So kalau dia turun bawah macam tu, maksudnya pecutan dia hal laju dia makin berkurang. Bila hal laju dia berkurang, maksudnya adanya nyah pecutan. Okay, jadi kat sini ada nota lah, kecerunan graf diwakili oleh pecutan atau nyah pecutan, manakala luas di bawah graf adalah sesaran. Okay. Macam mana kita nak tahu dia nyah pecutan? Nanti bila kita kira kecerunan, kita akan dapat nilai negatif ni kat area yang kecerunan negatif ni. Nanti awak akan dapat negatif 2 ke, negatif 4 ke kan. Negatif tu maksudnya nyah pecutan. Okay, nyah pecutan. Jadi kita nak buat didaksi daripada bentuk graf hal laju masa. Untuk graf yang pertama, katakan hal lajunya duduk kat bawah ni. Okey, kita punya bentuk gerakan tu, dia buat satu garisan kat bawah ni. Maksudnya daripada masa kosong sampailah masa berapa saat, tak tahu lah ni, mungkin 5 saat ke kan. Hal laju dia kosong. Hal laju dia tak berubah. Maksudnya
objek tu dia duduk diam je daripada awal sampai last. Langsung tak bergerak. Kat mana kita tak tahu. Kat rumah ke. Jadi kalau nak tahu juga kat mana dia duduk, kena cari luas di bawah graf. Jadi kita tengok luas bawah graf pun tak ada, kosong. Maksudnya memang dia duduk diam-diam di rumah. Tapi sekali kalau awak dapat graf bentuk, ni macam lihat sebelah kanan ni. Memang halaju dia sama. Okay, halaju dia sama. Tapi sebenarnya dia bergerak. Okay, dan dia ada sesaran. Beza dengan graf yang ni lah. Dia tak bergerak langsung. Sesaran dia kosong. Sebab apa cikgu kata sesaran kosong? Sebab luas di bawah grafnya pun kosong. Luas bawah graf kan kita nak kena guna formula. Tengoklah kalau bentuk 4 segi kita guna panjang darab lebar. Kalau segitiga setengah darab panjang darab lebar. Dia objek ni sebenarnya berada dalam keadaan kebun. Okey, untuk B. Beza kalau tadi V dia kosong duduk bawah sekali, maksudnya objek tak bergerak langsung. Tapi kalau bentuk yang sama, dia naik atas, dia ada satu nilai, maksudnya halaju dia maintain. Daripada masa kosong, masa 1 saat, masa 2 saat, halaju dia sama iaitu 10 ms negatif 1. Jadi kalau kita nak cari kecurunan dia kosong. Kita ambil formula Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1 tu, tak ada kecurunan, nilai dia kosong. Jadi ini menunjukkan yang tak ada kecutan. Ingat kalau kecurunan bagi graf halaju masa adalah kosong, maksudnya A dia sama dengan sifar. Apa dia A? A ialah pecutan. Okey, luas di bawah graf pula. Ni nak cari yang ni. Cuba cari. Sana, cuba tengok maksud. Fatihah, Aish, Amira, Farah, kalau ada soalan boleh direct tanya cikgu ya. Cikgu check takut tak record. Okey, luas di bawah graf. Siapa yang dah dapat jawapan? Kita nak guna formula apa ni? Kalau graf bentuk 4 segi macam ni, kita guna formula panjang darab lebar. Okey, berapa nilai bagi luas di bawah graf? 20. Okey, bagus. 20. Unit dia apa? X. X? 20 apa? 20 meter. Okey, macam mana kita dapat 20 meter? Tengok P. P panjang 10 ms negatif 1 darab dengan lebar 2 saat. Okey, saat ni dengan S negatif 1 habis. So, kita tinggal meter je lah. Okay, so, jawapan dia 20 meter. Sesaran. Sesaran tengok luas di bawah graf. So, ambil je jawapan ni. Transfer balik ke ruangan kat bawah tu. So, jawapan bagi sesaran adalah 20 meter. Jadi, bagaimana dengan keadaan objek ni? Objek ni bergerak dalam keadaan macam mana? Dia bergerak tak? Ya, dia bergerak. Dia tak duduk bergun. Dia bergerak dengan halaju yang apa? Berubah tak halaju dia? Tak berubah. So, objek bergerak dengan halaju yang seragam. Tak mahu sebut perkataan seragam. Boleh guna halaju malar. Kalau bahasa Inggeris, kita kata constant velocity. Okay, constant velocity boleh. Linear velocity boleh. Tapi jarang kita guna linear. Sorry. Linear tu maksudnya lurus. Kita tak guna linear. Kita sebut not change. Tak berubah pun boleh. Halaju tak berubah pun boleh. Okay, terima. Ini jawapan-jawapan kita terima dalam masa SPM. Okay, objek kalau dia bergerak dengan pecutan seragam. Okay, macam mana yang dikatakan dengan pecutan seragam? Perkataan seragam ni maksud dia tak berubah. Ingat dah tadi mula-mula yang kita belajar masa graf sesaran masa tadi kita ada perkataan halaju seragam kan? Halaju seragam tu bila kecurunan dia sentiasa sama. Nak tahu kecurunan dia sentiasa sama ke tak, awak tengok pada bentuk dia punya graf. Kalau dia punya graf dia lurus, maksudnya kecurunan tu kat bawah ke kat atas dia sentiasa sama. Maksudnya pecutan dia seragam lah. Jadi kalau untuk graf yang sesaran masa tadi, ni.
beras sesaran masa ni. Dia punya kecerunan dia sentiasa sama. Jadi kita kata kecerunan dia malar. Okay? Jadi V dia pun malar juga. Sebab tak berubah. Okay, kita patah balik ke tempat yang kita buat tadi. Kita nak cari kecerunan guna macam tadi formula tadi Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Kita dapat kecerunan dia 6. Okey, 6 ni tulis siap-siap lah dengan unit sebab masa exam awak kena buat 1/3. Lepas tu tulis formula, masukkan nilai, tulis siap-siap unit dia. Jadi pecutan nilai dia 6 ms negatif 2. Pasal apa dapat 6 ms negatif 2? Sebab dia sama dengan kecerunan. Jadi luas di bawah graf pula awak nak kena cari luas kawasan ni. Kali ni kita guna formula segitiga. Setengah darat panjang darat lebar. Okey, setengah darat dengan 18 tulis siap unit atas tu. ms negatif 1 darat dengan lebar dia 3s. Okey, 18 darat 3 bahagi 2 dapat 27 unit dia meter. Okay, nampak kalau kita dapat kecerunan, automatik kita dapat pecutan. Kalau kita dapat luas di bawah graf, automatik kita dapat dia punya sesaran. Jadi sesaran ni 27 meter. Jadi kalau kita nak describe pergerakan bagi objek ni, kita boleh sebut dua perkara. Kita sebut laju bertambah secara linear. Satu lagi kita boleh sebut perkataan pecutan seragam. Pasal apa perkataan seragam? Sebab kecerunan dia tak berubah. Kecerunan dia malar. Okay, kalau kecerunan malar maksudnya pecutan dia pun malar jugalah. Okey, untuk D, objek bergerak dengan nyah pecutan seragam. Kat mana kita nampak perkataan nyah pecutan? Sebab kita tengok dekat sini laju dia negatif. Okey, laju dia negatif. Bila laju dia negatif, okey, laju dia sama tapi negatif. Maksudnya kalau awak cari kecerunan kat area sini ke, nak cari kecerunan kat area sini ke, sentiasa sama nilai kecerunan tu. Jadi kita boleh katakan nyah pecutan berlaku lah. Dan kita tengok tak berubah kan. So nyah pecutan dia seragam. Okay, kalau tak mahu sebut perkataan nyah pecutan seragam, awak boleh sebut perkataan pecutan. Tapi pecutan dia negatif. Dan seragam. Negatif menunjukkan laju dia semakin berkurang. Mula-mula dia bawa 40, lepas tu tinggal 30, 20, 10, last sekali dia break. Jadi ini kita katakan nyah pecutan dia seragam. Okey. Jadi kita tengok perbezaan bagi ketiga-tiga graf. Graf yang paling diminati lah. Paling diminati untuk di soal masa exam nanti dua ni. Sesaran lawan masa, laju lawan masa. Pecutan lawan masa ni naik juga, tapi mungkin dia naik tak suruh kira dan mungkin dia tanya lukis balik untuk V tu macam mana bentuk bagi A. Okey, kita pergi satu-satu. Kalau laju sifar, faham laju sifar maksudnya kereta tu tak bergerak langsung. Okey, kereta tu tak bergerak langsung, dia diam. Dia diam kat sini laju sifar. Boleh jadi bentuk macam ni. Satu lagi bentuk. Sesaran lawan masa boleh jadi macam ni pun boleh. Ni pun laju sifar juga. Cuma dia tak duduk kat rumah dia diam-diam dekat tempat lain. Kat kedai makan, dia diam-diam berhenti makan kan. So, kalau laju dia sifar, maknanya sesaran masa dia pun sifar. Laju pun di bawah lah. Dekat bahagian kosong. Ni dua-dua bentuk graf ni betul. Dua-dua ni betul lah. Yang ni betul, yang ni sini pun betul. Okey, kalau laju seragam. Laju seragam maksudnya ada nilai bagi laju, tapi dia sama. Daripada awal sampai last sama. Sama je. Dia tak berubah. Jadi maknanya sesaran dia semakin bertambah dan dia bertambah secara seragam. Sesaran bertambah secara seragam. Jadi laju dia pun sama saja. Ada pecutan tak? Sekali ni jiran cikgu belajar fizik lagi. Dia dekat luar. Okey.
Kalau kita nampak laju lawan masa, kecerunan dia kosong. Ingat balik. Kecerunan bagi graf laju masa, yang ni unit dia ms negatif 1, yang ni s, maksudnya kecerunan dia ms negatif 2. Okey, kalau nak cari kecerunan lah. Kalau kecerunan dia kosong, maksudnya pecutan dia pun kosong lah. Jadi kita akan dapat pecutan tu, graf dia nilai dia dekat bawah macam ni. Okey. Hal laju negatif pula. Hal laju negatif, bukan maksudnya kereta tu tak bergerak. Kereta tu bergerak. Tapi, dia bergerak pada arah yang bertentangan. Contohnya masa, okey, ni jalan raya lah. Jalan kan ada line kat tengah. Okey, lepas sini tempat U-turn. Tempat U-turn. Okey, mula-mula awak bergerak ke depan. Bergerak ke depan. So, pada waktu ni tekan minyak lah. Tekan minyak, katalah laju dia V sama dengan 20 ms negatif 1. Okey. Sampai dekat tempat U-turn, sampai kat lampu syarat tu ada U-turn, awak pun U-turn dan bergerak lagi. So, V awak kali ni akan dapat negatif 20. Bukan sebab kereta awak mundur, tapi kereta awak bertentangan arah dengan pergerakan yang asal tadi. Jadi, bila nilai bagi hal laju dia negatif, maksudnya sesaran kita pun boleh jadi negatif. Sesaran kita negatif. Sebab apa sesaran negatif? Maksudnya dia patah balik ataupun dia berlawanan arah dengan arah yang asal tadi. Kita dah biasa bergerak belah kanan, tiba-tiba kita patah balik. Kita tinggal barang, patah balik rumah. So yang kita patah balik tu, hal laju dia, sesaran dia negatif lah. Jadi kalau sesaran dia negatif, maksudnya hal laju dia negatif, dia akan berada di bawah daripada paksi X. Ni paksi X ni. Ni paksi X. So hal laju kita duduk di bahagian bawah. Itu kalau dia bergerak dengan hal laju seragam. Kalau dia tak bergerak dengan hal laju seragam, dia tekan minyak sampai ada pecutan ke apa-apa, ikut sukalah bentuk macam mana pun. Tapi duduk bahagian bawah paksi X lah. Okay, bahagian bawah paksi X. Jadi ada pecutan tak kalau bentuk dia macam tu? Kalau walaupun ada hal laju negatif, tapi sebab kecerunan dia tak ada, kecerunan dia kosong, maka pecutan dia pun kosong juga. Okey. Seterusnya adalah pecutan seragam. Pecutan seragam maksudnya hal laju bertambah. Pecutan ada maksudnya ada kecerunan bagi graf hal laju lawan masa. Jadi kalau ada kecerunan bagi graf hal laju lawan masa, kecerunan dia sentiasa sama lah. Kecerunan kat bawah ni sama, jangan kat atas ni. Kalau kat bawah ni susah nak kawin basikal, atas pun susah juga. Jadi bila ada hal laju yang bertambah, hal laju yang bertambah akan menghasilkan satu pecutan yang seragam. Perkataan pecutan seragam tu datang daripada kecerunan kita. Kalau kecerunan kita seragam, cikgu tulis M ni untuk simbol kecerunan. M yang seragam ni akan bagi kat kita A pun seragam. Pecutan dia seragam. Kita patah balik dekat graf yang sebelah kiri ni, sesaran masa. Graf sesaran masa untuk menunjukkan ada pecutan, sesaran sentiasa bertambah. Okey, kalau kita tengok kat sini, sesaran, hak asal tu sikit, lepas tu ditambah. Kecerunan tu sendiri dah menunjukkan hal laju. Okey, hal laju yang asal sikit, kemudian hal laju yang kemudian tu tinggi. Maksudnya berlaku pertambahan hal laju. Bila berlaku pertambahan hal laju, maksudnya wujudnya pecutan. Sebab tu bentuk graf sesaran lawan masa dia melengkung. Okey, melengkung macam ni. Okey, berbeza kalau berlakunya pecutan, maksudnya sesaran bahagi masa dia, sesaran lawan masa dia bentuk dia melengkung macam ni. Mula-mula hal laju dia tinggi. Lepas tu hal laju dia semakin berkurang. Maknanya berlaku pengurangan kepada hal laju ataupun hal laju semakin berkurang. Bila hal laju semakin berkurang, maksudnya adanya pecutan. So kalau nyah pecutan, ingat balik, nyah pecutan menghasilkan A yang negatif.
Dia berada di bahagian bawah dari paksi X. Kalau katakan penciptaan ni negatif 2, so yang ni pun negatif 2 jugalah. Okay. Sekarang kita nak tengok, kita nak analisa graf bagi gerakan masa untuk menentukan jarak, sesaran dan hal laju. Okey. Ini adalah soalan buku teks. Kita tengok mula-mula motor ni titik asal dia. Titik asal dia dekat sini lah, tengah-tengah ni. Ni titik asal dia. Titik asal ni selalunya kita anggap sebagai O. Kalau dekat graf, yang ni lah. Bahagian awal sekali ni. Bahagian dia betul-betul antara paksi X dengan paksi Y tu. Masa kosong, sesaran pun kosong. Maksud dia macam tu lah. Okey, motor ni mula-mula dia bergerak ke sebelah kanan. Okey, dia bergerak sebelah kanan. Kalau bergerak sebelah kanan, dia bagi kita positif. Kat sini positif. Kemudian sampai dekat sini, dia U-turn. Dia U-turn, maksudnya pergerakan kat sini akan jadi negatif lah nanti. Okey, arah dia negatif. Okey, graf sesaran masa menunjukkan gerakan linear motosikal tersebut. Okey, jadi terpati. Pada masa 5 saat yang pertama, ni 5 saat yang pertama, pergerakan dia dah sampai 100 meter dari asalan. Secara positif bergerak ke kanan. Okey, di situ mungkin masa dia buat U-turn ni dia tengah tunggu 3 saat, duduk kat lampu syarat kan. 3 saat daripada B ke C ni dia pegun lah. Sesaran sama. Hal laju kosong, tapi dia tak duduk kat rumah dia duduk kat jalan. Masa ni dia kat rumah, dia pergi bawa motor sampai kat lampu syarat. Nak tunggu lampu syarat tu hijau, dia kena tunggu 3 saat. Kemudian dia U-turn. Okay, bila dia U-turn, kita dapati nilai bagi sesaran dia kembali ke titik asalan. Maksudnya masa dekat 12 saat ni, dia lintas balik depan rumah dia. Tadi dia pergi, dia patah balik. Maksudnya pada masa 12 saat ni, dia lintas balik depan rumah dia. Tapi dekat situ dia berhenti sat je. Dia lambai-lambai adik dia ke. Kan 2 saat. Kemudian dia lajak terus. Dia lajak balik. Jadi dia tinggalkan rumah dia. Kat sini dia pergi ke arah sebelah kiri sejauh 50 meter. Okay. So pada waktu ni adalah masa ke-20 saat. Soalannya. Kita nak kena describe, kalau soalan macam ni, kita nak kena describe bahagian AB tu jadi apa. So kalau kita nak describe, kita boleh describe 3 benda. Yang pertama kita boleh describe dia punya sesaran. Yang kedua kita boleh describe dia punya velocity, hal laju, dan yang terakhir adalah pecutan. Okey. Mula-mula kita tengok kecurunan. Kecurunan ni nak tahu hal laju. Yang pertama cikgu kata sesaran kan. Okey, kalau sesaran senang je. Pada masa 5 saat sesarannya adalah 100 meter. Ke sebelah mana? Sesaran kan ada arah. So kalau dia positif maksudnya ke kanan. Motosikal ditunggang sejauh 100 meter ni, ini menunjukkan sesaran dia 100 meter ke kanan. Okey. Lama mana dia bergerak tu? Selama 5 saat. Jadi daripada 0 saat hingga 5 saat ni, kita boleh cari dia punya kecerunan guna formula Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So inilah area dah. Okey, ni area dah. Okey, cari 2 titik. Titik asal dengan titik akhir. Titik asal dia 0, lepas tu titik akhir dia 5, 100. Yang ni X2, Y2. Yang ni 0, X1, Y1. Okey, kita dapat nilai bagi kecerunan adalah 20 ms negatif 1. Di kecerunan ni, dapat unit ms negatif 1 ni, of course kita tahu dia adalah hal laju. Jadi hal laju motosikal adalah 20 meter per saat ke kanan. Satu lagi kita boleh cari adalah pecutan. Pecutan tengok pada graf. Tengok pada kecerunan. Kalau kecerunan kita sentiasa malar, kat area bawah ni pun kecerunan macam tu, area sini pun kecerunan macam tu. Pendek kata, bentuk graf tu graf garis lurus lah. Maka dia punya kecerunan dia malar. Kecerunan malar.
Okey, kalau kecurunan malar maksudnya pecutan dia pun pecutan ada tak? Laju dia yang malar, ya Allah. Mana ada pecutan lagi kat sini? Sorry. Tunggu Ustaz. Kalau kecurunan malar maksudnya laju dia malar. Laju malar maksudnya laju tak berubah lah, laju tak berubah. So kalau laju tak berubah maksudnya pecutannya adalah sifar. Tak ada pecutan. Okay, cikgu ulang balik. Kita boleh tengok 3 perkara daripada bahagian A ke bahagian B. Yang pertama adalah dia punya sasaran. Awak boleh tengok terus. Dia dah sampai 1 meter ke kanan. Kemudian kedua kita boleh tengok dia punya laju. Laju tengok pada kecurunan. Kita cari kecurunan. Di mana-mana pun kecurunan dia sama. Sentiasa malar. Jadi kita sebut laju malar. Okay. Laju malar iaitu 20 meter per saat. Pun kena sebut arah lah. Sebaik-baiknya kita sebut arah ke kanan. Ke kanan ke positif ke. Bila laju sama, laju dia malar, maka pecutan adalah sifar. Macam tu. Okay, untuk kawasan BC. Kita nampak kat sini tak ada kecurunan. Tapi kita boleh sebut daripada B ke C iaitu pada sasaran 100 meter. Tak ada pergerakan. Daripada masa 5 saat hingga 8 saat, objek diam, objek pegun, objek berhenti selama 3 saat. Jadi bentuk kecurunan dia kita nampak mendatar, maknanya kecurunan dia adalah kosong, laju dia pun kosong. Kalau laju kosong, of course pecutan dia pun kosong. Okay, A dia sifar. Okay, kita tengok area DE pula. CD. Cikgu padam pula dia. Okay, kita tengok area CD. Area CD, kita nampak ada kecurunan tapi kecurunan dia negatif. Jadi dia bermula dengan sasaran 100 hingga sasaran dia kembali kepada asalan iaitu kosong. Okay. Dengan laju dia, kita ambil titik mula-mula ni. Titik mula-mula ni 8, 100 mewakili X1, Y1. Ni titik kedua dah. So kita ambil C ke D. Daripada C ke D, kita buat satu segitiga. Koordinat pertama adalah koordinat yang mula-mula kita jumpa iaitu C 800 mewakili X1, Y1. Manakala kawasan D pula, kawasan D ni adalah 12, 0 mewakili X2, Y2. Okey, nak cari kecurunan, kita masukkan nilai dalam formula beserta unit dia. Y2 dia 0, tolak dengan Y1 100, bahagi dengan X2 12, tolak dengan 8. Okey, unit dia untuk paksi Y, tengok unit kat atas ni meter. Kat paksi X, unit dia ialah saat. Okey, so negatif 100 bahagi dengan 4 saat. Kita dapat 25 ms negatif 1. Jadi, kawasan CD, tu dia ni negatif ni. Negatif 100 bagi 4 dapat negatif. Tinggal negatif. Jadi bila kita dapat negatif, maksudnya laju kita negatif. Laju ke kecurunan ke negatif menunjukkan yang dia patah balik. Dia bergerak pada arah yang songsang dengan arah asal dia. Jadi kita nampak kecurunan dia pun, nampak last sekali dia akan sampai ke rumah dia lah. Dah dia bergerak patah balik. Kalau kita duduk pergi ke depan tu tak nak patah balik lah, dia makin jauh dari rumah dia. Okey, jadi kat sini kita nampak kecurunan dia negatif dan kita nampak juga bentuk graf ni. Kalau kita cari dia punya kecurunan di mana-mana pun nilai dia sama. Jadi laju dia adalah malar. Okey, laju dia malar. Satu lagi kita boleh sebut A dia adalah sifar. Laju malar maksudnya laju tak berubah. Laju tak berubah maksudnya pecutannya kosong, tak ada pecutan. Okey. Kita pergi ke kawasan DE. Kawasan DE sama macam dekat kawasan BC. Cuma beza dia, BC ni duduk kat lampu syarat tadi. Dia kalau nak tunggu apa, lampu syarat nak hijau kan. Dia tak duduk dekat rumah dia. Tapi yang dekat kawasan DE tu, adalah kawasan dia duduk dekat rumah dia. Mungkin dia patah balik kat rumah, tertinggal barang ke apa ke, ambil kunci ke. Selama berapa saat? 14 tolak 12,
2 saat. Jadi daripada DE, maksudnya dia duduk kat area rumah dia. Bukti dia adalah ni. Nampak tak? Vaksin tunjuk kosong. Maksudnya dia duduk kat asalan lah. Dia duduk kat asalan. Dekat sini pecutan tak ada. Pecutan kosong. Halaju pun kosong. Sesaran pun kosong. Tak gerak dekat rumah dia. Okey, kawasan EF pula. Kawasan EF adalah kawasan di mana dia dah terlebih daripada rumah dia. Dia dah pergi ke bahagian sini. Dah lintas rumah kan, terus dia lajak. Terus ke arah yang bertentangan, arah negatif. Dekat sini pun awak boleh cari kecerunan. Labelkan dulu. Yang mana kita jumpa dulu, kita jumpa E. So kita label dia sebagai 14, kosong sebagai X1, Y1. F pula 20, negatif 50. Kita label dia sebagai X2, Y2. Okey, nak cari kecerunan. Jangan tertukar lah, cikgu memang akan suruh nak buat cikgu tulis. Setiap kali nak cari kecerunan, tulis balik formula, tulis balik koordinat supaya awak tak tertukar. Sebab negatif apa semua ni memang kena insert dengan tepat lah. Okay, Y2 negatif 50. Tolak dengan Y1 kosong. Untuk kurungan tulis unit yang bahagian atas ni. Itu. Bahagi dengan X2 20. Tolak dengan 14. Unit kat bahagian 4CX ialah saat. Negatif 50 bahagi 20 tolak 14. 6 Negatif 50 bahagi 6, kita dapat negatif 8.33. Unit dia MS negatif 1. Jadi kita boleh simpulkan di sini yang halaju motosikal tadi 8.33 MS negatif 1 itu menunjukkan yang motosikal kita tu bergerak pada arah yang bertentangan. So kita kata V sama negatif 8.33 ataupun kita boleh sebut halaju motor sikal adalah sama dengan 8.33 MS negatif 1 pada arah yang berlawanan, pada arah yang bertentangan, pada arah negatif macam tu. Okey. Kalau tulis V sama negatif 8.33 tu menunjukkan arah lah. Arah dia terbalik. Okey, kalau nak sebut halaju sama dengan 8.33 kena sebut balik arah dia negatif. Okey, jangan sebut macam ni. Jangan kata halaju sama negatif 8.33 pada arah bertentangan, tak boleh lah. Perkataan pada arah bertentangan tu dah merujuk kepada nilai negatif tu. Salah satu saja. Kalau awak dah tulis macam ni, awak tak payah mention lah dia negatif, pada arah negatif ke apa-apa. Tapi kalau kita sebut 8.33 saja, awak kena sebut pada arah yang berlawanan. Okey, habis. Siap. Jumlah jarak perjalanan. Jumlah jarak perjalanan. Okey. Dia boleh tanya kita dua benda tau. Yang pertama dia boleh tanya kita sesaran. Yang kedua dia boleh tanya kita jarak. Kalau jarak, awak kena kira keseluruhan perjalanan dia. Keseluruhan perjalanan dia berapa. Menggunakan luas di bawah graf. Tapi kalau dia tanya kita sesaran, awak ambil je titik akhir ni. Dia dekat F ni kan, titik akhir ni. Berapa je jarak dia dengan asalan. So kita nampak negatif 50. So sesaran dia adalah 50 meter pada arah ataupun pada sebelah kiri lah, pada arah bertentangan. Kalau dia tanya sesaran lah. Sesaran sama dengan 50 meter pada arah kiri asalan. Pada arah titik kiri titik asal. Tapi kalau dia tanya kita jarak, awak kena cakap setiap satu. Dia tanya kita jarak yang dilalui keseluruhan. Macam mana? Dari sini. Okey, kawasan ni setengah darat 100 darat 5. Setengah darat 100 darat 5 dapat 250. Okey, itu kawasan ni lah. Kawasan A. Kawasan B 100 darat 3. Dapat 300.
Kawasan C, setengah darab 100 darab 12 tolak 8 darab 4. Okey, dapat 200. Okey, DE tak ada apa. Kawasan bawah ni pula. Kawasan bawah ni pula setengah darab dengan negatif 50. Kalau jarak awak punya nilai negatif tu kita abaikan. Okey. Sekejap Tak payah tulis negatif tu. Ambil luas dia je 50 darab dengan 20 tolak 14 darab 6. So 300 bagi 2. 150. Okey, kalau dia tanya kita jumlah jarak 100 darab 5 50 tambah dengan ni apa semua. Kalau tak guna graf pun awak tengok yang atas ni kan titik asal tadi pergi ke 100. Masa patah balik pun 100, 200. Oh ya Allah. Kenapa cikgu kira macam ni? Ini kah? Masya Allah, sorry. Luas di bawah graf ni kalau graf laju masa. Masya Allah. Sorry, salah semua. Penat je kalau satu-satu, no? Kita ambil direct terus daripada gambar kat atas. Minta maaf. Ini adalah graf sesaran masa. Kalau graf sesaran masa, panjang darab lebar dapat MS tak ada maksud. Tak boleh. Kalau graf laju masa je boleh. Okey, minta maaf. Jadi kalau nak cari jarak, awak ambil terus daripada gambar atas ni. Titik asal tu bergerak ke sebelah kanan 100 meter. Lepas tu patah balik pun 100 meter. Lepas tu dia terlajak lagi 50 meter. Okey, campur tiga-tiga tu kita dapat 250. Okey. Sesaran pula, titik akhir dia tu 50 meter daripada asalan. So, sesaran adalah negatif 50. Okey. Nampak? Dari cikgu pun dia ternampak silap lagi. Masa awak exam, awak kena tengok dia punya unit sekali. Tadi tu cikgu tak pasal sebab cikgu tak tulis unit tau. Dia kalau kita nak cari luas, kita kena ambil setengah darab 100 meter darab dengan 5 saat kan. So sepatutnya tadi cikgu dapat 250 ms. MS pun dah tak bawa maksud. Jadi kalau dah nampak dekat sini, of course cikgu perasan yang sebenarnya cikgu salah kira luas tu. Jangan guna luas di bawah graf untuk sesaran masa tak bawa apa-apa maksud lah. Tak bawa apa-apa maksud. Awak kena ambil direct daripada gerakan kat atas ni. Okey, nak cari laju purata. Nak cari laju purata guna formula. Kalau laju, kena guna formula jarak bagi masa. Tapi kalau nak cari hal laju masa, ambil sesaran bahagi masa. Okey. Jadi nak cari laju purata, ambil yang 250 tadi tu bahagi dengan masa keseluruhan iaitu 20 saat. Jadi kita akan dapat 12.5 ms negatif 1. Hal laju purata pula, kita akan dapat negatif 50 bahagi 20. Okey, so hal laju purata 2.5 ms negatif 1. Okey, untuk aktiviti seterusnya, kita nak analisa graf sesaran masa untuk nak tentukan jarak sesaran dan hal laju. Okey, first kita nak hitungkan hal laju objek antara AB. AB, cari hal laju dia macam mana? Guna formula kan? Formula kecerunan. Hal laju bagi sesaran masa. So, kecerunan lah. AB kecerunan dia 20 tolak 0 bahagi dengan 10 tolak 0. So kita dapat 2 ms negatif 1. Kawasan BC tak ada kecerunan. So tak ada kecerunan maka laju dia kosong. Kawasan CD ada kecerunan. Hati-hati di sini sebab awak punya X1 Y1 adalah C. So kat sini nilai kita 30 20 sebagai X1 Y1. 350 sebagai X2, Y2. Kalau kita masukkan nilai, kita dapat 0 tolak 20 bahagi dengan 35 tolak 30.
So kita akan dapat negatif. Kalau awak tertukar, cikgu takut sekejap lagi jawapan awak positif. Negatif tu dah membawa maksud laju pada arah yang bertentangan. Okay. Jadi jawapan kita akan dapat negatif 4 lah. Negatif 4. Negatif 20 bahagi dengan 5 dapat negatif 4. Unit dia ms negatif 1. Okey, kita nak huraikan gerakan. Bila nak ada perkataan huraikan gerakan, ini exam nanti. Awak tak boleh kata macam ni. Objek pelan, objek laju, objek pecut. Apa lagi yang belajar serbaguna? Objek macam tu lah, objek pecut, objek laju. Okay, dia tak sebut. Dia kena sebut apa? Dia kena sebut kuantiti fizik dulu. Plus dengan sama ada pegun ataupun bertambah. Mana ada pegun, sama. Kuantiti fizik betul kita kata sama ke, bertambah ke, berkurang ke. Kalau sama tu boleh jadi linear. Boleh jadi perkataan malar. Jangan sebut makin laju, makin pelan, tengah pecut. Tu tak boleh. Walaupun kita faham benda tu, cikgu faham awak nak cakap benda tu semakin laju, tapi nak dapat markah, awak kena describe kuantiti fizik. Okay, kuantiti fizik tu makin bertambah ke makin berkurang. Dia tak tanya awak pun makin laju ke, dia tak tanya macam tu. Okay, dia nak kuantiti fizik, lepas tu letakkan description. Jadi untuk kes AB, hal laju dia seragam. Bila hal laju dia seragam, awak boleh juga sebut A dia adalah sifar. Untuk BC, hal laju tak ada. Objek pegun, okay. Objek pegun atau kita kata hal laju dia sifar. Okay, objek pegun, hal laju sifar. Of course, A pun sifar. Okay. Untuk pegun tak apa. Dimaafkanlah kalau tak sebut kuantiti fizik. Tapi sebaik-baiknya guna kuantiti fizik jugalah. V dia sifar. Okay, CD. CD kita nampak ada hal laju tapi hal laju dia negatif. Maksudnya hal laju dia masih seragam. Tapi dia bergerak pada arah yang bertentangan. Kok mana perkataan laju seragam tu cikgu dapat? Sebab kita tengok pada kecurunan. Kecurunan ni kecurunan garis lurus. Kalau kecurunan dia garis lurus, maksudnya kecurunan dia adalah seragam. Okey, seterusnya kita nak tengok daripada graf ni, kita boleh cari laju purata. Nak cari laju purata, awak kena cari jumlah jarak dulu. Nak cari jumlah jarak, tengok yang paling tinggi tadi tu, 20 meter kan. Lepas tu dia patah balik pun 20 meter. Masa yang tempat 1T tu tak boleh kira. Tak boleh tengok. Jadi nak cari jarak dia kena macam tu. Gerakan pertama sejauh 20 meter. Gerakan yang kedua tak bergerak. Gerakan ketiga 20 meter patah balik. So jawapannya adalah 40 meter. Sasaran pula kita tengok titik asal dengan titik akhir dia. Kat tempat yang sama, maksudnya sasaran dia adalah kosong. Okey, sasaran dia kosong. Nak cari laju purata, ambil jarak bahagi masa. Okey, jarak bahagi masa. Jarak tadi 40 meter bahagi dengan 35 saat dapat 1.14 saat. Hal laju purata pula sasaran bahagi masa. Sasaran kita kosong, bahagi dengan apa pun dapat kosong. Okay, jadi hal laju purata dia kosong. So untuk bahagian ni cikgu harap awak dapat bezakan apa kegunaan kecurunan bagi graf sesaran masa, apa kegunaan kecurunan bagi graf hal laju masa, dan apa kegunaan bagi luas di bawah graf bagi graf hal laju lawan masa. Jadi sepatutnya sampai waktu ni awak dah boleh kira hal laju. Okay. Awak boleh describe hal laju tu membawa maksud apa. Kalau hal laju dia sama, maksudnya objek pegun. Kalau hal laju dia bertambah, maksudnya objek dia memecut. Kalau hal laju dia berkurang, maksudnya nyah pecut. Macam tu.
Awak dah boleh kira laju purata menggunakan formula jarak bahagi masa, dan awak boleh kira juga laju purata menggunakan formula sesaran bahagi masa. So sekarang kita nak tengok lagi gerakan linear bagi sebuah basikal, di mana graf yang ditunjukkan kepada kita ni kita nampak adalah graf laju lawan masa. Okey, untuk graf ni kita boleh tengok juga pada gerakan dia, pada asalnya dia bergerak dari sebelah kiri ni ke sebelah kanan dan dia patah balik, tapi tak sampai ke rumah dia. Dia patah balik duduk diam-diam kat tengah sini lah. Okey, dia bagi kita laju awal mula-mula seragam. Jangan cakap dia berhenti ya. Sebab ni graf laju. Maksudnya daripada 0 saat sampai 50 saat maintain dengan laju dia 10 meter per saat. Daripada 50 hingga 70 mungkin jalan dah kosong, dia pun pecut. Okey, laju dia bertambah kat sini kita nampak. Kemudian daripada 70 hingga 100 dia patah balik. Dia U-turn ni. Laju negatif ni maksudnya dia U-turn. Okey, dia U-turn sampai dia bukan U-turn lagi kan. Laju dia belum negatif. Laju dia kurang. Dia tak U-turn dekat sini. Kat sini laju dia berkurang. Kalau negatif baru dia U-turn lah. Ni laju dia berkurang. Area sini laju dia malar. Area atas ni pula laju dia bertambah. Yang bawah ni laju berkurang, maksudnya dia mengalami pecutan. Daripada 100 sampai 120 ni laju dia kosong. Daripada 120 sampai 150 ni barulah laju dia negatif, maksudnya dia tengah U-turn. Dia tengah U-turn. Dekat mana dia U-turn? Dia U-turn dekat saat yang 120 tu. Okey. Bila dia U-turn je, dia tekan minyak balik, laju dia kembali banyak lah. Daripada kosong jadi sampai negatif 9, maksudnya laju dia semakin bertambah pada arah yang bertentangan. Okay. Kalau dapat soalan macam ni, mula-mula sekali, cikgu akan label dulu dia punya kawasan-kawasan tu A, B, B, C, macam tu. Okay, cikgu label bila ada beza je pergerakan, kita buah nama lain. Okay, daripada kosong sampai 50 ni, kita buah A, sini B. Untuk L2 ni BC, L3 ni kita letak CD, yang ni D, E, F. Jadi daripada 0 hingga 50 saat, kecerunan graf adalah 0. Maknanya basikal ini bergerak ke kanan dengan laju seragam iaitu 10. Okey. Kalau laju seragam, awak juga boleh describe tentang pecutan. Cikgu memang akan insert pecutan sebab kalau soalan objektif dia akan bagi yang manakah yang benar di bawah, dia akan cakap pecutan berapa, laju berapa, sesaran berapa macam tu. Jadi kita kena tahu semualah tiga-tiga kuantiti fizik tu daripada bentuk graf bahagian AB ni. Okay, so pecutan kita adalah sifar. Pasal apa cikgu kata pecutan sifar? Sebab laju dia seragam, tak ada perubahan laju. Okay, kalau dia minta untuk awak cari sesaran, kawasan AB ni sesaran dia berapa, kita boleh guna formula luas di bawah graf. So nak cari L1 sama dengan panjang darab lebar 10 ms negatif 1 darab dengan 50 saat. Okey, 10 darab 50 kita dapat 500 meter. So dekat kawasan daripada A ke B tu, dalam masa 50 saat pertama tu, dia dah bergerak sejauh 500 meter. Tu kita describe dengan betul-betul lah. Awak boleh sebut dia punya sesaran. Awak boleh sebut laju dia. Laju dia 10 maintain. Awak boleh sebut dia punya pecutan. Memang A lah awak akan dapat kalau awak boleh describe macam tu sekali. Okey, untuk kawasan kedua, kita kata kawasan BC lah ni. Okey, kawasan BC ada perubahan pada laju. Okey. Kita nampak kat sini laju dia bertambah daripada 10 jadi 15. Jadi titik yang kita boleh guna untuk kita nak cari kecerunan, B tu sebagai X1, Y1, nilainya adalah 50, 10.
Kawasan C pula adalah 70, 15, X2, Y2. Okey, dia masukkan dalam formula Y2 15 tolak Y1 10 bahagi dengan X1, X2 tolak Y2 70 tolak 50. Unit kat atas ni, unit dia untuk part CY MS negatif 1 bahagi dengan unit pada part CX S. Okay, so 15 tolak 10 dapat 5. 5 bahagi 20 dapat 0.25. Unit dia MS negatif 2. Jadi bila kita dapat kecurunan sama dengan 0.25, maksudnya kita dapat dia punya laju. Laju lagi. Dia punya pecutan. Di pecutan ni kita tengok dia punya garisan tu lurus, garisan dia tak melengkung, maksudnya pecutan dia seragam. Iaitu 0.25 MS negatif 2. Ini menunjukkan basikal itu bergerak ke kanan dengan satu pecutan seragam iaitu 0.25 MS negatif 2. Kalau dia tanya kita area BC tu dah P jauh mana dah? Dah P jauh mana dah. Ini kita boleh guna formula trapezium ataupun kalau tak ingat formula trapezium, cari dulu dua segitiga atas ni. Campur dengan bawah. Ni kawasan L2 ni kita bagi jadi sini jadi kawasan, tadi ni kawasan A kan. Ni kita letak kawasan B, ni kawasan C. Okey, kawasan B tu sasaran dia sama dengan 20 darab dengan 10. Okey, kawasan C pula setengah darab dengan 20 darab dengan 5. So kita dapat 200. Yang ni dapat 50. Jadi kawasan BC ni basikal tu dah bergerak sejauh 250 meter. Ni sasaran dah. Awak carilah kalau awak pandai guna formula trapezium, guna formula trapezium. Formula trapezium macam mana setengah darab hasil tambah 2 sisi kan. Tak ingat lah. Kalau awak boleh guna yang tu pun boleh, tak ada masalah. Hasil tambah 2 sisi ni lepas darab dengan lebar lah. Okay, kita dapat sasaran 250. Lepas tu area sebelah ni pun macam tu jugalah cara nak cari dah. Jadi kawasan A, B, C, D. Okey, kawasan CD pula. Tujuh puluh hingga 1 saat. Ini kawasan CD. Kita dapat pecutan basikal adalah negatif 0.5. Kecurunan dia negatif 0.5. Maksudnya basikal tadi mengalami nyah pecutan. Area sini dia mengalami nyah pecutan. Dia masih bergerak pada sasaran yang positif, tapi pergerakan dia semakin perlahan. Okey, dia kaya basikal dah tak larat dah kot, dah berhenti sat. Sampai satu waktu dekat D tu, last sekali dia berhenti. Sebab apa kita kata dia berhenti? D tu ada, kita nampak laju dia kosong. Jadi dia mengalami nyah pecutan. Okey, dia mengalami nyah pecutan. Kenapa disebut pada arah bertentangan? Salah kan? Belum arah bertentangan. Yang arah bertentangan bahagian bawah ni, bila laju dia negatif. Okey, yang ni dia baru perlahankan kenderaan dia, baru perlahankan dia punya basikal lah. Okey, kawasan DE. Kawasan DE langsung tak bergerak. Laju dia adalah sifar. Okey, laju dia adalah sifar. Objek berhenti, objek pegun. Pecutan dia pun sifar. Okey, L4. Yang ni betul lah. Dia bergerak pada arah ke kiri. Pecutan yang kita dapat pecutan yang kita dapat ni, dia akan dapat negatif. So, pecutan basikal negatif.
Laju basikal semakin bertambah, iaitu daripada kosong, nampak tak ni kosong, sampai jadi negatif 9. Maksudnya daripada kosong ms negatif 1 jadi 9 ms negatif 1. Negatif ni maknanya arah dia bertentangan. Ini menunjukkan yang basikal tadi tu memecut secara seragam. Okey, tengok kat sini. Masa yang diambil adalah 30 saat. Okey, jadi nak cari kecerunan graf, guna dua titik ni. Titik yang pertama dengan titik kedua. Titik pertama kita X1, Y1 ialah 1200. Titik kedua kita adalah 1500, X2, Y2. So kita akan dapat nilai bagi pecutan adalah negatif 0.3. Okey. Ni nak cari luas di bawah graf. Cikgu cakap awal tadi. Luas kawasan yang pertama tadi kita dapat 500 meter. Luas kawasan kedua dapat 250 meter. Kawasan ketiga guna setengah darab 15 darab dengan 30. Dapat 225 meter. Kawasan daripada 100 saat hingga 120 saat tak ada sesaran. Tak ada sesaran. Kita terus lajak ke 120 hingga 150 saat iaitu 135 meter. Jadi keseluruhan bagi pergerakan ni, kita dapati yang atas ni semuanya berada di atas graf. Semua ni atas graf. Kawasan L4 saja di bawah graf. Dia nak cari sasaran, awak kena tambah semua ni. So 500 tambah 250 tambah 225 tambah negatif 135. Negatif 135 tu menunjukkan arah dia bertentangan kan. Maksudnya dia dah berlawanan lah. Dia dah makin mendekati sasaran dia. Jadi untuk nak cari jarak, awak tambah semua. Tapi nak cari sasaran, awak kena tolak dengan 135. Okay, jadi jumlah sasaran kita adalah 840 meter ke kanan. Manakala nak cari jarak, awak tambah semua. Tak kira lah dia positif ke, negatif ke, semua tambah. Maksudnya, basikal tu bergerak. Asalkan dia bergerak je, tak kira dia kira ke kanan ke. Macam kita bayar Grab lah. Kalau kita bayar duit taksi ke kan, dia tengok bukan kira jarak kita dengan tempat yang kita nak pergi tu, tapi dia tengok laluan mana yang dia guna. Mungkin dia guna jalan jauh ke apa-apa, dia ambil harga yang pergerakan dia tu lah. Jadi untuk jarak, kita tambah semua sekali. 500 meter, tambah 250 meter, tambah 225 meter, tambah 135 meter. So dia dah bergerak, basikal tu dah bergerak 1110 meter. Nak compare dengan sasaran dia, kawasan yang area bawah ni, maksudnya dia dah patah balik. Dia dah bergerak jauh ke kanan, lepas tu dia patah balik kan. Ni kawasan ni. So kawasan ni akan menyebabkan titik akhir dengan titik asal tu jadi semakin berkurang. Tu yang menunjukkan sasaran dia akan dapat kecil daripada 1110 meter tu. Sebab kita nak tolak balik kawasan yang dia patah balik ni. Kawasan yang dia patah balik ni jaraknya adalah 135 meter. Dia bergerak ke kanan ni semua 500, 250, 220. Lepas tu yang dia patah balik 135. So berapa baki yang ni? Titik asal dengan titik akhir dia tu. Jawapannya adalah 840 meter. Pasal apa kita sebut kanan? Sebab titik akhirnya berada di sebelah kanan daripada titik asalan dia. Kita kena sebut benda tu. Sebab sasaran kan dia melibatkan arah. Jadi kena sebutlah ke kanan ke kiri ke. Kalau dah lepas ni awak dapat, katalah kat sini nilai dia 1000. Okay, L4 tu 1000. Maksudnya kita akan ambil 500 plus 250 plus 225 tolak 1000. Mungkin jawapan awak nanti akan dapat lagi kecil ke apa kan. Katalah tolak 1200. Dia awak akan dapat negatif. Negatif 100 ke kan. Maksudnya sasaran kita 100 meter ke sebelah kiri titik asalan. Macam tu. Contoh cikgu bagi. Cikgu tak kira pun. Cikgu cakap kalau jawapan akhir untuk sasaran awak dapat negatif, maksudnya
arah bagi objek tersebut kena sebut dia ke sebelah kiri. Tu untuk sasaran lah. Jadi untuk pelajaran akan datang, cikgu akan sambung lagi dengan latihan ketiga ni untuk cari jarak, sasaran, laju dan pecutan. Cikgu ingat cikgu nak pergi cepat sikit nanti. So kalau awak boleh buat siap-siap, awak boleh buat siap-siap untuk nak cari pecutan, nak cari jenis gerakan dia, jarak dia, lebih cepat lah pelajaran kita akan datang. Okay, so sampai bertemu lagi minggu hadapan. Cikgu ucapkan selamat membuat ulang kaji ya. Cuti sekolah 4 hari ni. Boleh buat ulang kaji, boleh tanya soalan dekat cikgu dalam Telegram. Boleh cuba juga soalan-soalan yang tak pernah buat lagi. Okay. Kalau ada soalan macam biasalah, boleh tanya cikgu. Hati mana tanya cikgu soalan, nanti cikgu jawab soalan tu. Lupa terus lah minggu lepas. Tak nak tengok. Cuti sekolah, buat ulang kaji. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Cikgu, sorry cikgu masuk lambat hari ni. Tak apa, nanti orang tengok rakaman lah. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Bye-bye. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya cikgu. Bye-bye. Bye-bye. Bye Amira. Bye Nazatul.